Rakyat mahu bantuan, bukan lagi satu Suruhanjaya. Penubuhan Suruhanjaya Pematuhan Syariah membazirkan dana awam, kata bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz. Beliau berkata Malaysia tidak memerlukan sebuah lagi badan kawal selia memandangkan sudah wujud lambakan badan yang berperanan seumpamanya tetapi tidak menunjukkan apa-apa hasil. Kini terlalu banyak pasukan petugas dan jawatankuasa mekar berkembang namun tiada laporan dibentangkan, apatah lagi tindakan sebenar diambil. Dana awam yang sepatutnya disalurkan kepada kumpulan sasar dalam masyarakat selain kepada pelbagai sektor ekonomi dibelanjakan secara membuta tuli, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu bernama memetik Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai berkata, kawal selia ekonomi halal di negara ini boleh disatukan menerusi penubuhan Suruhanjaya Pematuhan Syariah. Dalam ucap tama sempena syarahan Tun Abdullah Ahmad Badawi itu, Ismail Sabri berkata pada masa ini, cadangan kawal selia sedia ada lebih terhad kepada sektor keuangan Islam melalui Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security, manakala Jabatan Kemajuan Islam JAKIM pula mengawal selia industri halal. Saya menyeru saranan ini dapat diberi perhatian sewajarnya agar aspirasi menjadikan Malaysia sebagai model rujukan utama dalam bidang ekonomi halal dapat direalisasikan, katanya. Bagaimanapun Rafidah berkata, Perbadanan Pembangunan Industri Halal HDC yang ditubuhkan pada 2006 sudah diwujudkan untuk mempromosi industri halal dan memastikan pematuhan syariah. Beliau juga membidas kerajaan kerana kurang kompas tadbir urus negara untuk memacu negara ini ke hadapan. Katanya koordinasi dan pertimbangan lebih baik diperlukan sebelum merangka dasar atau menubuhkan entiti tadbir urus baharu. Mengulas mengenai dua pandangan yang bertentangan ini, bekas Timbalan Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin berkata, sejujurnya agak sukar untuk tidak bersetuju dengan pandangan jitu Tan Sri Rafidah. Bagi saya, beliau begitu jujur memberi pandangannya yang ikhlas sesuai dengan pengalaman panjangnya mengemudi Kementerian Perdagangan Luar Negeri suatu masa dahulu, katanya dalam satu kenyataan. Hanifah amat bersetuju dengan pendirian Rafidah dan berpandangan kerajaan tidak perlu terus-menerus terjebak dalam kegiatan membazirkan dana awam, apatah lagi pada waktu kritikal seperti sekarang. Governmen Tebuk Atap tentu sedar bahawa ekonomi negara sudah sedia teruk dihimpit oleh pandemik COVID-19 yang hampir melumpuhkan negara dan rakyat, dan sebelumnya ekonomi juga teruk diganyang oleh si penjenayah kleptokrat yang kini disanjung ibarat seorang wira. Takkan Governmen Tebuk Atap tak nampak semua itu? Dan mengapa Governmen Tebuk Atap kini masih bernafsu untuk terus-menerus membazirkan wang rakyat? Bidasnya, menurut Hanifah, cadangan yang ada elemen syariah di dalamnya sudah tentu sedikit sebanyak akan dieksploitasi semaksimum mungkin untuk menaikkan imej dan reputasi Perdana Menteri dan UMNO, khususnya dalam kalangan para pengundi Melayu Islam. Namun ujar Hanifah, ramai melihat kepimpinan Perdana Menteri sekarang terlalu lemah. Beliau kelihatannya tidak memiliki gengsi. Sambutan yang diberi kepadanya baru-baru ini selepas balik dari Amerika memeningkan ramai pihak sehingga ada yang bertanya, adakah kejayaan lawatannya itu kerana dia dapat bersalam dan bertutur dalam bahasa Inggeris dengan Joe Biden? Sindirnya, kata Hanifah, sudah tentu para pengkritik kepada idea Perdana Menteri itu akan mudah dilabel sebagai anti-syariah atau anti-Islam. Menurut beliau, dalam negara yang berselirat dengan golongan yang merasakan mereka insan suci dan kudus, maka sudah tentu tidak susah untuk seseorang itu dilabel dan diberi cop tertentu dalam isu sebegini. Malangnya kerana ketaksuban mereka yang terlalu pekat, agak sukar untuk mereka melihat dan menilai bahawa apabila kita bercakap tentang kepatuhan syariah itu, antara lain, ia juga merangkumi mengelakkan budaya pembaziran, apatah lagi pembaziran wang rakyat atau dana awam dalam tindakan kita. Atas dasar itu, dalam persekitaran yang patuh syariah, misalnya, mungkin sukar untuk membayangkan misalnya senario di mana ada pemimpin yang bergaya seperti peragawan fashion dengan memakai pakaian yang harganya beribu ringgit. Tegas Hanifah dipercayai merujuk kepada baju Ismail Sabri ketika bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong baru-baru ini. Jelas Hanifah, penubuhan sebuah Suruhanjaya baharu bermakna kerajaan perlu menggubal undang-undang baharu dan seterusnya pelantikan sejumlah kaki tangan awam baharu untuk melakukan kerja-kerja pengoperasian Suruhanjaya tersebut.
Dalam bahasa mudahnya, government kena menyuntik wang rakyat kepada badan baharu itu. Setiap tahun akan diluluskan belanjawan yang mungkin cecah sama ada jutaan atau bilion untuk Suruhanjaya itu beroperasi, ujarnya. Wang pembayar cukai yang diambil dari dana wang yang disatukan akan digunakan, kata ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang itu. Seterusnya, Hanifah berpendapat Badan Halal Development Corporation boleh diperkasa daripada membazir wang negara bagi menubuhkan sebuah Suruhanjaya. Adalah tidak wajar dan pelik sekiranya sebuah badan yang dikatakan mematuhi syariah ingin ditubuhkan, sedangkan sejak awal idea penubuhan itu berpotensi membawa government tebuk atap kepada amalan yang tidak patuh syariah, iaitu pembaziran dana awam. Tempelaknya, yang pasti penubuhan sebuah lagi Suruhanjaya, ahlinya atau ahli badan penasihatnya jika ada, mungkin terdiri daripada para Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk dan Profesor yang kini sudah pun menganggotai pelbagai institusi, majlis dan Suruhanjaya. Ada masa ke? Akhirnya yang mencanak naik hanyalah kos operasi, sedangkan hasilnya belum tentu lagi. Sungguh, rakyat mahu bantuan demi kelangsungan hidup, bukan sebuah lagi Suruhanjaya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.